Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini cikgu akan membincangkan kertas 2 matematik ujian hari tu. Okey, so cikgu akan tunjukkan cara-cara menjawab dan penerangan. So, dengarkan betul-betul dan tak faham tanya. Okey, soalan 1. Jadual 1 menunjukkan satu set data yang diperoleh dari suatu kajian bagi 150 orang penonton astro. Rajah 1 ialah gambar rajah Venn yang mewakili sebahagian daripada maklumat pada jadual itu. Okey, jadi sukan, berita, dokumentari, sukan dan berita sahaja, berita dan dokumentari sahaja, dan dokumentari sahaja. Dan kamu lihat ini adalah bilangan penonton berdasarkan rancangan. Okey, soalan dia. Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan dengan bilangan penonton berita sahaja. Seterusnya, hitungkan bilangan penonton yang menonton berita atau sukan sahaja. Okey, jadi kita kena cari bilangan penonton berita sahaja. Okey, so kita nak jawapan yang dekat sini. Okey, so dia dah letak dokumentari 28. Dokumentari sahaja 28, ya. Sukan sahaja 30. Dokumentari dan sukan 17. Ketiga-tiga dokumentari, sukan dan berita 20 orang. Dokumentari dan berita 12 orang. Sukan dan berita 25 orang. Jadi, untuk mendapatkan berita sahaja, kita ambil bilangan pelajar 150 tolak dengan 28, 17, 30, 25, 20, 18. Kita tolakkan dan dapatlah 18. 18 ini adalah berita sahaja. Okey, sekarang kita nak cari berita atau sukan sahaja. Maksudnya, sama ada dia berita sahaja atau dia sukan sahaja. So, kita tengok sport, sukan 30 dan 18. Jadi, kalau dia berita atau sukan sahaja ni, maksudnya berita sahaja, sukan sahaja. Jadi, kita kena ambil juga 25 tu. Sebab 25 ni adalah sukan dan berita. Jadi, dia termasuk. So, kamu tambahkan 30, tambah 25, tambah 18. Jadi, jawapan dia adalah 73 orang murid penonton. Okey, itu adalah berkaitan soalan 1. Okey. Okey, soalan 2 pula. Okey, kita baca soalan dahulu bersama-sama. Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang dibentuk daripada cantuman kon dan sebuah prisma tegak. Okey, kon dan prisma tegak. Okey. Rumus isi padu kon dan prisma ada dinyatakan di kertas soalan. Kamu cari kat bahagian depan tu. Okey, trapezium ABFE ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okey, tengok balik gambar rajah ni. Ya, dia adalah prisma bertapak trapezium. Ini ya, tapak dia. Okey, trapezium. Dia ada dua sisi selari. Okey, dan AB sama dengan BC sama dengan 8. Tengok gambar rajah. AB sama dengan BC adalah 8. Jadi, ABCD ni adalah segi 4 sama. Dan AE sama dengan 6 cm. Mana AE? Okey, di sini 6 cm. Jadi, tulis terus 6 cm. Tinggi kon ialah 10 cm. Tinggi kon ni adalah 10 cm. Dan diameter tapaknya ialah 7 cm. Okey, diameter tapak kon ni adalah 7 cm. Untuk mendapatkan jejari, kamu kena bahagi 2. 7 bahagi 2, 3.5 cm. Okey, itu adalah penerangan tentang gabungan isi padu 2 gambar rajah ni. 2 pepejal geometri ini. So, kita baca soalan apa yang dia nak.
Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu dalam sentimeter padu cantuman pepejal itu. Okey, untuk mengira isi padu pepejal 2 ini, mesti cari isi padu kon dan isi padu prisma. Okey, isi padu kon. Okey, rumus ni juga ada di hadapan. Isi padu kon sama dengan 1/3 darab pi J kuasa 2T. 1/3 darab pi adalah 22/7 darab 3.5 kuasa 2. Jejari kon tadi darab 10 tinggi kon. Okay, semua ni ada dekat maklumat dekat atas ni. Okay, tinggi dia 7. Jejari 3.5. Okay, jangan salah letak dalam rumus. Jadi 1/3 darab 22/7 darab 3.5 kuasa 2 darab 10, kamu akan dapat 128.33 cm padu. Gunakan kalkulator. Okey, isi padu prisma tegak adalah luas tapak darab tinggi 1/2 darab 8 tambah 13 darab 6 darab 8. Okey, macam mana dapat? Okey, ni kan tapak dia tadi. Okey, AB sama dengan BC 8. 1/2 darab hasil tambah sisi selari 8 tambah 13 darab tinggi trapezium ni 6 darab panjang prisma 8. Jadi inilah kamu yang akan dapat tadi. So, kamu kena darabkan semua, dapatlah 504 cm padu. Setelah itu, kita tambahkan jumlah isi padu. Isi padu kon tambah isi padu prisma, jawapannya adalah 632.33 cm padu. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Okey, soalan nombor 3 adalah cukai percukaian. Okey, belum cikgu masuk lagi, tetapi kita belajar sahaja cara mencari jawapan. Asilah mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 42,855 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 500 kepada sebuah organisasi pengurusan pandemik COVID-19 yang diluluskan oleh kerajaan. So, ini adalah jadual dia. Kamu boleh baca sendiri pada soalan kamu. Okey. Pelepasan cukai untuk individu RM9,000, raya hidup RM2,300, insurans perubatan RM1,500. Pelepasan cukai itu maksudnya dia boleh claim, dia boleh kurangkan bilangan cukai yang perlu dia bayar. So bila dia ada macam ini, dia punya kapasiti lah, kapasiti dia punya pelepasan tu, dia boleh tolak untuk kurangkan bayaran cukai dia lah. Okay, kadar cukai pendapatan individu. Okay, so jika banjaran pendapatan bercukai, dia ada dia punya kadar dia lah. Untuk 20,000 pertama, kadar dia 3%. So, cukai dia 150. Kemudian 15,000 berikutnya, dia akan kira lah, pihak cukai akan kira lah. Okay, so kita pergi pada soalan. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh asilah bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, pendapatan bercukai, kena tengok rumus. Jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey, pendapatan dia 42,855 tadi kat atas, tolak 500, tolak 9,000, tolak 2,300, tolak 1,500 sama dengan 29,555. Mana cikgu dapat ini? Semuanya ada di dalam jadual di atas. Okey. Okey, so kamu tengoklah. Dia tolak 9,000, 2,300, 1,500. Lepas tu dia tolak 500 tu. Okey. Ambil je kat atas tu. So, inilah pendapatan bercukai dia. Okey, 20,000 yang pertama, cukai dia 1,5. Okey, so 29 ni tolak 20,000 tu. Jadi, duit yang lebihan daripada 20,000, 29,000 tu kan, darab dengan 3%. Jadi, cukai yang pertama, 150 ni untuk 20,000 yang pertama. Okey, kemudian 9,555 tu darab dengan 3%, kamu akan dapat 286.65. Ni cukai yang seterusnya lah. Okey, seterusnya. Sorry. Okey. So, sambungan dia. Rebat yang layak.
kerana pendapatan bercukai kurang atau sama dengan RM35,000 ialah RM400. Okey. Jadi jumlah cukai yang perlu dibayar 150 tambah 2 86.65 tolak RM400. Jadi 36.65 sen. Kerana rebat yang layak. Rebat dia layak lah. Sebab pendapatan bercukai kurang atau sama dengan RM35,000 ialah RM400. Okey, jadi jumlah cukai yang perlu dibayar ialah RM36.65. Yang ni dia perlu bayar tadi, kita kira tolak RM400. Tu rebat dia yang layak. Okey. Sebab pendapatan bercukai. Okey, soalan nombor 4 pula. Rajah 4 menunjukkan satu graf tak teraraf dengan 4 bucu P, QR dan S serta 5 tepi iaitu E1, E2, E3, E4 dan E5. Okey. So, ini adalah graf tak terarah sebab dia tiada anak panah. Tentukan sama ada graf di atas graf mudah atau bukan. Berikan justifikasi anda dan seterusnya lukis 2 subgraf lengkap dengan label bucu dan tepi bagi graf berikut. Okey, disebabkan banyak berbilang tepi ni, ia bukan graf mudah. Nampak ni? Kerana berbilang tepi pada E1 dan E2. Nampak? E1, E2 tu ada pergi ke sana, pergi ke sini. So, dia bukan graf mudah. So, contoh, itu justifikasi lah kerana berbilang tepi pada E1 dan E2. Okey, subgraf tu adalah macam anak kepada graf yang atas tu lah. Okey, so kamu boleh buat 2. 2 sudah memadai, tapi cikgu bagi 3 lah. Mudah je kan? Yang ni mesti sama. Mesti sama dengan gambar rajah asal tu. Jangan tukar-tukar pula yang ni. E5, E1, E2. PQRS sama. Okey. Ini subgraf yang kedua. Dan ini subgraf yang ketiga. Dia anak kepada graf yang tadi tu. Okey. Okey, tu soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Dalam satu eksperimen yang dijalankan di makmal, suatu zarah X dilihat bergerak seragam secara menegak dalam bentuk bulatan. Jadual 5 menunjukkan ketinggian zarah tersebut dari permukaan mengufuk semasa ianya bergerak. Okey. Ini adalah pergerakan zarah tu. So, plot dan lukis graf. Kemudian tentukan jenis fungsi trigo yang boleh mewakili pergerakan zarah X. Seterusnya nyatakan amplitude. Okey, so kita kena lukis graf fungsi trigonometri. Okey. So, mana cikgu dapat plot ni? Okey, cikgu tengok jadual. Okey, ni paksi, tinggi dan masa. So, 0.19 dekat sini. Okey. Plotkan 5.30, 10.19, 15.8 dan 20.19. So, bila dah dapat tu, kamu just gerakkan. Sambungkan titik ni. Okey. Ini adalah graf fungsi trigonometri. Okey. So, nyatakan amplitude. Amplitudenya adalah 30 tambah 8 bagi 2. 30 tu adalah yang paling tinggi. Tambah dengan yang paling rendah. Bahagi 2. Jadi dia adalah 19. Okey. Okey, jadi graf yang kita dapat ni adalah graf sinus. Graf jenis fungsi trigonometri ni adalah graf sinus. Okey. Okey. Seterusnya adalah soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan 4 lokasi yang dilukis pada suatu sartah kertas yang mewakili kedudukan rumah Iskandar, sekolah, hospital dan balai polis. Okey. Iskandar, hospital, sekolah dan balai polis. So, ni 2 ada garis. Diberi bahawa satu unit ialah 1 kilometer dan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah. Iskandar ke sekolah ni selari dengan garis lurus yang menghubungkan hospital ke balai polis. Hospital, balai polis selari. Jadi selari kita kena letak simbol anak panah macam ni. Jadi dia selari lah. So, cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah. Persamaan garis lurus Iskandar ke sekolah. Okey, jadi dalam bentuk Y sama dengan
MX tambah C. Okey. Mesti kamu pernah dengar kan ni dulu kan sebelum PKP. Okey. Dan seterusnya hitung nilai pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Okey, pintasan Y maksudnya garis titik yang melalui paksi Y. Ini paksi Y. So, titik dekat sini lah pintasan Y. Pintasan Y adalah apabila X kosong dan nilai Y dia Y lah. Kita nak cari Y ni. Okay, so mesti kita buat dulu cara nak cari dia. Okay, disebabkan dia selari. So, kita tengok maklumat apa yang ada pada gambar rajah ni. Okay. Dia ada bagi koordinat 1 ni pada garis lurus rumah Iskandar 10. Dan dia selari. So, kita tengok pula garis lurus hospital ke balai polis. Y tolak 2X sama dengan negatif 10. Okay, Y tolak 2X sama dengan negatif 10. Inilah maklumat kita akan tukar kepada Y sama dengan MX tambah C untuk kita cari berapa M dia, iaitu kecerunan. Kecerunan ni, jika garis tu selari, kecerunan dia sama. So, kita tukarkan Y tolak 2X sama dengan negatif 10. Okey. Y tolak 2X sama dengan negatif 10. Cikgu pindahkan 2X ke sebelah kanan. Jadi positif lah. Y sama dengan 2X tolak 10. Ini persamaan hospital ke balai polis. Jadi, M dia adalah 2. Okey. Y sama dengan MX tambah C. M dia 2. C dia negatif 10. Jadi, persamaan rumah Iskandar ke sekolah. Okey. Kita boleh tulis dahulu sebagai Y sama dengan 2X tambah C. So, kamu akan cari C. Okey. Kecerunan sama, jadi kecerunan dia 2 lah. Untuk mendapatkan C ini, kita kena ambil mana titik yang ada pada rumah Iskandar ke sekolah. Jadi, titik 10 tu ada, kita gunakan titik 10. So, jadi macam ni. Pada titik 10, okey, 1 tu adalah X, 0 tu Y. Okey. Jadi, 0 sama dengan 2 kurungan 1 tambah C. So, 0 sama dengan 2 tambah C. C sama dengan negatif 2. Pintasan Y dia negatif 2. Jadi, dekat sini koordinat dia adalah 0, negatif 2. Okey. So, persamaan garis lurus daripada rumah hospital Iskandar ke sekolah ialah Y sama dengan 2X tolak 2. Okey. Okey, soalan nombor 7 pula. Jadual 7 menunjukkan hubungan antara bilangan murid dalam sebuah kumpulan dengan tempoh masa dalam jam yang diperlukan untuk menyiapkan suatu projek lapangan bagi subjek sejarah. Okey, bilangan murid 3, 4, tempoh masa 12 dengan P. Okey, diberi bahawa masa T berubah secara songsang dengan kuasa 2 bilangan murid. So, T berubah secara songsang dengan 1/n kuasa 2. Okey. T berubah secara songsang dengan 1/n kuasa 2 lah. Cara tulis dia dalam bentuk ubahan. So, kita nak cari dengan menggunakan K sebagai pemalar, tulis hubungan dalam bentuk persamaan antara tempoh masa dan bilangan murid. Seterusnya hitung nilai P. Okey, kalau dapat soalan macam ni, okey, soalan ubahan ni dalam bentuk jadual lagi, kamu ambil maklumat yang ada 2 maklumat lengkap lah. Dia melibatkan T dengan N kan. Untuk cari K, kamu cari yang ada nilai. T dengan N dia ada nilai. Okey. Murid yang pertama 3 dan tempoh masa dia 12. Okey, jadi ini boleh digunakan. Jangan ambil 4 dengan P. P tu tak tahu berapa. So, tak boleh cari K. Jadi, ambil maklumat bilangan murid 3 dan tempoh masa dia 12. Okey, lepas tu macam ni. Okey. T
berubah secara songsang dengan K per N kuasa 2 untuk dapatkan K N kuasa 2 darab T. K sama dengan 3. 3 ni daripada jadual lah. 3 kuasa 2 darab 12. Ambil yang kolom pertama tu. Jangan ambil yang bawah sebab dia ada P. Tak boleh ambil. So, kamu akan dapat K 108. Okey, jadi ini adalah persamaan ubahan songsang itu. T sama dengan 108 per N kuasa 2. Okey, dekat sini baru ambil nilai yang kedua tu, iaitu 4 dengan P. Bilangan murid dia 4, tempoh masa dia T tu adalah P. P tak tahu, kita nak cari P. Jadi, P tu adalah T. P sama dengan 108 per N kuasa 2. N yang kedua tadi adalah 4. Jadi, P sama dengan 18 bagi 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. Darabkan dengan P. 16P sama dengan 108. P sama dengan 108 bahagi 16. P sama dengan 6.75. Okey, tu sahaja jawapan dia. Senang kan dapat 4 markah. Okey. Tu soalan nombor 7. Itu soalan nombor 8 pula. Okey. Berikut merupakan soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan eksplorasi matematik. Stesen A merupakan stesen pertama, stesen B adalah stesen kedua dan begitulah seterutannya sehingga stesen K. Berikut adalah bilangan soalan. Okay. So, stesen A 3 dan sampailah stesen D 9. Jadi, buat kesimpulan umum secara induktif bagi setiap soalan bagi stesen ke N. Seterusnya, nyatakan bilangan soalan yang berada di stesen G dan K. Okey, 3, 5, 7, 9. Apa beza antara semua soalan ni? Dia meningkat 2 soalan kan. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi, dia punya pola dia adalah tambah 2. Tapi, kamu kena tahu berapa yang kena tambah 2 tu. Okey, 1. Contohnya 1 N tambah 2 dan 1 tambah 2. 3, okey betul. Bila N sama dengan 2, 2 tambah 2, 4. Okey, salah. Okey, so tak boleh buat N tambah 2. Jadi, cuba kita buat 2N pula. 2N. Ni kan cuba jaya 2N. 2 bila N tu 1. 1 sama dengan 2. Oh, salah. 2N 1. 2 darab 1, 2. Ni 3 So, bila 2, N tu 2 pula. 2 darab 2, 4. So, bukan jawapan dia. Jadi, 2N tu, apa yang kita boleh dapatkan sampai dapat 3 tu. Okay, jadi 2N tambah 1. Ni kena cuba jaya. Okay, 2N tambah 1. 2 darab 1, 2. Tambah 1, 3. Okay, betul. Kita cek pula untuk yang stesen B ni. 2 darab 2, 4. Okay, betul. Tambah 1, 5. Oh, betul. Kita cek yang C pula. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Okey, betul. Jadi, inilah pola dia. Dan N tu adalah 1, 2, 3, 4, ... Kenapa sampai 4? Sebab dia ada sampai 9 soalan. Jadi, 4 lah. Dan dia ada 3 dot. Jadi, jawapan dia secara aruhan adalah 2N tambah 1, N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, macam-macam cuba jaya yang kamu boleh buat dekat sini ya. Okey, untuk cari G dan K tu, okey, kamu kena tahulah berapa untuk sampai ke G tu berapa stesen dia, kamu kena carilah. Okey. So, cikgu terah buat cara simple macam ni. Okey. Cikgu tulis dia D, E, F, G, H, I, J, K. Okey, lepas tu cikgu tambah 2. 9 tambah 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Okey. So, jawapannya adalah stesen G. Mana stesen G? G, okey, 15. Ni jawapannya. Okey. Dan stesen K, 23. Tulis je macam tu. Ni pun dapat markah dah. Okey. So, okey. Ni tulis jawapan yang pertama sebenarnya. Okey, bukan atau. Okey, ni yang pertama. So, ni jawapannya kedua. Ni atas ni yang kedua lah. Alright, tu nombor 8. Okey, nombor 9. Ni bab form 4 ni.
Rajah 9 menunjukkan suatu rantau berlorek yang dilukis pada satah kertas. Okey, apa soalan dia? Nyatakan dua ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut selain daripada Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 2. Okey, dua ketaksamaan lain. Okey, kita tengok yang ni. 4. Okey, untuk mendapatkan persamaan garis lurus yang ini, okay, kita cari dulu koordinat yang menyentuh paksi X dan Y. X adalah 40, Y adalah 04. Jadi kita cari kecerunan dahulu. Okey, M sama dengan Y1 tolak Y2 tolak X bahagi X1 tolak X2. Okey, so 0 tolak 4 bahagi 4 tolak 0. Okey, dapatlah negatif 1. Kenapa kecerunan dia negatif? Sebab gambar graf ni menurun ke bawah. Jadi kecerunan dia negatif lah. Okey, disebabkan rantau dia berada di atas, so dia punya simbol adalah lebih besar. Dan kenapa dia sama dengan? Sebab garis ni adalah garis penuh, bukan garis putus-putus. Jadi Y lebih besar dari sama dengan negatif X tambah 4. Itu adalah ketaksamaan yang pertama. Okey, sebab dia nak 2. Ketaksamaan yang kedua pula adalah garis ini. Ini adalah garis Y sama dengan 4 sebab 4 tu berada di paksi Y. Okey, jadi disebabkan garis ni garis penuh dan rantau dia di bawah, jadi Y lebih kecil dan sama dengan 4. Itu adalah ketaksamaan yang kedua. Okey, ketiga itu inilah. Okey, dua ketaksamaan kan. Dia nak yang dua je. 1, 2 lah yang kamu kena tulis. Yang ketiga tadi yang ni. Dia dah bagi. Okey. Okey. So, seterusnya, tentukan sama ada titik 22 memuaskan rantau berlorek tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey, titik 22. Adakah dia memuaskan? Dia ada dalam ni. Jadi, ini titik dia 22. Okey, kamu nampak dia berada pada betul-betul pada garisan. So, untuk melihat dia memuaskan atau tidak, kamu gantikan 22 dalam persamaan ini. Okey, disebabkan dia Y lebih besar kan. So, kita ambil lah Y lebih besar. Okey, gantikan 22 dalam Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 1. Jadi, Y dia 2. 2 lebih besar daripada 1/2 darab 2 tambah 1. Jadi, 2 lebih besar daripada 2. Jawapannya palsu. Sebab 2 tu sama dengan 2. Benar. Jadi, bila palsu, okey, 22 tidak memuaskan rantau berlorek. Jadi titik 22 ni tiada dalam rantau tersebut. Inilah jawapan dia. Okey, soalan last untuk bahagian A, soalan 10. Rajah 10 menunjukkan seekor ayam dan lembu. Ayam, lembu. Hitung bilangan ayam dan bilangan lembu jika terdapat 74 kaki dan 64 mata. Okey, ayam ada 2 kaki, lembu ada 4 kaki. Okey. Dan ayam ada 2 mata, lembu pun ada 2 mata. Okey, macam mana kita nak buat? Kita kena let ataupun katakan ayam adalah X, lembu adalah Y. Okey, jadi sebab ayam ada 2 kaki dan lembu ada 4 kaki. So 2X tambah 4Y sama dengan 74. Okey, tapi nak buat mata dulu pun boleh. Cikgu buat mata dulu lah. So, ayam ada 2 mata. Satu sebelah sini, satu sebelah sana. Jangan buat 1 mata pula. Okey, 2 mata Lembu pun 2 mata juga. Jadi, 2X tambah 2Y sama dengan 64. Ambil bilangan mata dia. Okey, 2X tambah 2Y sama dengan 64. Okey, kaki 2X untuk ayam dan 4 kaki untuk lembu, 74. Okey, so gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Tapi cikgu ajar kamu penghapusan sebab tengok ni, dia dah ada 2X, 2X. Jadi kita boleh hapuskan X. Jadi ni persamaan 1, ini persamaan 2. Kalau tak ada yang sama, kamu kena samakan lah. Okey, darab dengan apa-apa yang sesuai. Jadi 1 tolak 2, jadi 2X tolak 2X kosong, terhapus. So yang tinggal 2Y tolak 4Y dan 64 tolak 74. Okey, tolak ikut dia punya perkali yang samalah. X tolak X, Y tolak Y. Nombor bulat darab tolak nombor bulat. 2Y tolak 4Y adalah 64 tolak 74.
Okey, so 2y. 2 tolak 4, negatif 2y lah. 64 tolak 74, negatif 10. Jadi y sama dengan negatif 10 bahagi negatif 2. Jadi y dia adalah 5. Okey, itu adalah bilangan lembu. Y tu lembu, 5 ekor. Okey. Okey, dah dapat bilangan lembu, jangan dilupakan ayam. Okey, jadi bila y sama dengan 5, ganti dalam 1. Ganti balik dengan persamaan yang awal ni. Jadi 2x tambah 2y sama dengan 64. Y 5 kita gantilah. Ni y Y yang dapat tadi tu. Jangan ditinggalkan ayam. Jadi 2x tambah 10 sama dengan 64. X. Okey. X sama dengan 64 tolak 10. Cikgu pindahkan terus bahagi 2 ni. Okey. Jadi jawapannya 64 tolak 10, 54. 54 bagi 2, 27. So 27 ekor ayam dan 5 ekor lembu. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, dan bahagian A. Sila buat pembetulan dan jangan malas untuk belajar. Okey.